Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, semalam kita dah ulang kaji dua tajuk kan, iaitu tajuk kemahiran saintifik dan tajuk yang kedua ialah peraturan bilik sains. Untuk hari ini kita akan sambung tajuk yang seterusnya, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Lagi kita akan ulang kaji tajuk manusia dan haiwan. Ada 3 tajuk untuk kita ulang kaji hari ini. Mula-mula sekali ialah tajuk unit yang ketiga, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Kita akan belajar apa itu benda hidup dan apa itu benda bukan hidup. Boleh buka muka surat 7, boleh buka muka surat 18. Dia cakap dekat sini apa? Hidup atau bukan hidup. Yang manakah benda hidup dan yang manakah benda bukan hidup? Dia suruh cari benda hidup dan benda yang bukan hidup. Contoh benda hidup apa dia? Ni burung, pokok, lagi apa lagi? Teratai, itik, katak, bunga. Lagi benda hidup apa lagi? Manusia, kucing. Itu saja benda yang hidup. Benda yang bukan hidup, contohnya ialah pondok, batu. Lagi muka surat sebelah, kapal terbang, anak patung, kereta. Lagi bangku dan tong sampah. Itu ialah benda yang hidup dan benda yang bukan hidup. Benda hidup apa tadi? Pokok, teratai, itik, katak, bunga, manusia, kucing. Kalau benda bukan hidup, kereta, anak patung, bangku, tong sampah, batu, pondok. Seterusnya boleh buka muka surat 20. Ciri benda hidup. Kita akan belajar ciri benda hidup. Ciri benda hidup, yang pertama, memerlukan apa? Ia memerlukan air dan makanan. Contohnya kita manusia, kita memerlukan air dan makanan. Begitu juga dengan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Lagi yang kedua ialah bernafas. Bernafas. Dan yang ketiga bergerak. Yang ketiga bergerak. Yang keempat membiak. Dan yang kelima ialah membesar. Ini ialah ciri-ciri benda hidup. Memerlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membiak dan membesar. Membiak tu apa? Membiak ni dia banyak. Membiak ni maksudnya dalam erti kata lain banyak. Ada banyak. Jadi membesar ni kita lah membesar. Macam awak membesar daripada baby, lepas tu awak sekolah tadika, lepas tu awak sekolah rendah, nanti awak sekolah menengah. Itu ialah membesar. Seterusnya yang sama dan berbeza. Boleh buka muka surat 22 Yang sama dan berbeza. Apakah persamaan antara benda hidup dengan benda bukan hidup? Apakah perbezaannya? Dia tanya dekat situ. Dia cakap dekat situ, benda hidup dan benda bukan hidup ni ada persamaan dan perbezaan dia. Tengok gambar rajah ni. Budak lelaki yang pakai baju merah ni, dia cakap apa? Lihat tu, burung sedang terbang ke sarang. Dia cakap burung tu sedang terbang ke sarang. Jadi budak yang pakai baju warna biru ni cakap apa pula? Yelah, kapal terbang pun sedang terbang di udara. Jadi dekat sini kita dah boleh tahu apa persamaan dan apa perbezaan antara burung dan kapal terbang. Kita baca yang dekat bawah pula.
Burung dan kapal terbang boleh bergerak. Okey, burung dan kapal terbang boleh bergerak. Itu ialah persamaan. Burung boleh bergerak, kapal terbang pun boleh bergerak. Jadi, apakah perbezaan antara burung dengan kapal terbang pula? Perbezaannya ini burung bernafas. Okey, burung bernafas, memerlukan air dan makanan, membiak dan membesar. Okey, jadi kapal terbang tidaklah. Kapal terbang hanya boleh bergerak. Okey, dia tak boleh bernafas, tak perlukan air, tak perlukan makanan, tak membiak dan tak membesar. Okey, kapal terbang hanya boleh bergerak. Itu ialah persamaannya dan perbezaannya. Okey. Dan lagi, apa lagi perbezaan dia? Burung ialah benda hidup dan kapal terbang ialah benda bukan hidup. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke tajuk kecil yang seterusnya ialah kecil dan besar. Okey, dekat sini haiwan, dekat dunia ni haiwan ada yang kecil dan ada yang besar. Semua haiwan tak sama saiz. Semua haiwan berbeza. Ada kecil, ada besar, ada sederhana. Okey, dia cakap apa dekat sini? Mari kita pergi ke safari. Okey, dia ajak kita pergi ke safari. Dekat bawah ni dia cakap apa? Terdapat pelbagai jenis haiwan di sana. Adakah saiz haiwan-haiwan itu sama? Mari kita susun haiwan-haiwan tersebut mengikut urutan saiz daripada besar kepada kecil. Dia minta kita susun haiwan-haiwan mengikut saiz daripada haiwan yang paling besar hingga haiwan yang paling kecil sekali. Jadi ada berapa haiwan dekat sini? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama gajah. Yang kedua apa? Seladang. Ketiga rusa. Keempat kucing hutan. Kelima tikus. Okey. Ni dia dah susun mengikut saiz. Saiz mereka tersebut. Yang paling besar ialah gajah. Okey, kedua besar seladang. Ketiga besar rusa dan keempat besar kucing hutan. Yang paling kecil sekali ialah tikus. Alright, ni dia cakap apa dekat bawah? Mari kita susun haiwan-haiwan ini mengikut urutan saiz daripada kecil kepada besar pula. Dia nak kita susun daripada kecil hingga yang paling besar. Yang ni dia dah susun daripada besar hingga ke yang kecil. Jadi macam mana kita nak susun? Okey, kita mulakan daripada tikus. Sebab tikus ialah haiwan yang paling kecil dalam gambar ni. Jadi yang kedua kucing hutan, yang ketiga rusa, yang keempat seladang dan yang kelima gajah. Okey. Seterusnya kita pergi ke tajuk kecil yang seterusnya, keperluan asas benda hidup. Keperluan asas benda hidup. Okey, keperluan asas benda hidup. Apa dia? Okey, kita baca dulu. Allah. Okey, kita baca dulu. Benda hidup memerlukan makanan, air dan udara. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan keperluan asas dengan cara yang berlainan. Okey. Keperluan asas benda hidup ialah makanan, air dan udara. Siapa yang benda hidup ni? Manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, makanan. Untuk makanan, kita baca yang dekat makanan ni. Dia cakap apa yang pertama ni? Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanan dia sendiri. Okey, tumbuhan membuat makanan dia sendiri. Okey, jadi yang kedua, dia cakap apa pula? Manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Tadi untuk tumbuhan dia membuat makanannya sendiri. Tapi kita dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Jadi kita kena buat, kita kena
Kita pun kena buat makanan kita sendiri. Tapi kita menggunakan apa? Sayur, ayam, daging. Tapi pokok ni dia membuat makanannya sendiri. Kita tak perlu bagi. Yang kita perlu bagi ialah air sahaja. Okey, yang kedua ialah udara. Udara. Tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan membuat makanan. Tadi kita cakap apa tadi? Tumbuhan membuat makanannya sendiri kan? Untuk membuat makanannya sendiri, dia memerlukan udara. Untuk bernafas dan membuat makanan sendiri. Okey. Yang kedua, manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas. Okey, kita dengan haiwan kita memerlukan udara untuk bernafas. Kalau tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan membuat makanannya sendiri. Okey. Seterusnya ialah air. Okey, yang pertama ialah apa? Manusia dan haiwan memerlukan air untuk menghilangkan tenaga. Kita memerlukan air untuk menghilangkan, maafkan Ustazah, tenaga, bukan tenaga tapi dahaga. Kita memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Okey, kalau tekak kita kering, kita memerlukan air untuk basahkan tekak kita. Okey, seterusnya untuk pokok pula, akar pokok menyerap air untuk membuat makanan. Jadi daripada air yang kita siram tu, dia akan menyerap dan membuat makanannya sendiri. Sambil tu dia memerlukan udara untuk dia membuat makanannya sendiri. Jadi seterusnya ialah manusia dan haiwan perlu berlindung. Manusia dan haiwan perlu berlindung. Okey, mengapakah manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan? Jadi kita dan haiwan ni kita berlindung daripada apa? Yang pertama ni kita berlindung daripada hujan dan panas. Okey. Kalau kena hujan nanti demam. Okey, jadi lagi kita berlindung daripada apa? Daripada bahaya. Okey, kalau ada ular masuk ke kan dah jadi bahaya. Kalau ada ular ke, ada beruang ke kan dah jadi bahaya. Jadi kita perlu duduk dalam rumah untuk mengelakkan daripada bahaya. Okey, seterusnya dia cakap apa dekat sini? Manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri. Melindungi diri daripada hujan, panas dan bahaya. Kita memerlukan tempat perlindungan sebabnya untuk melindungi diri daripada hujan, panas dan bahaya. Okey. Alright, dia tanya soalan dekat bawah ni. Apakah yang akan berlaku sekiranya manusia dan haiwan tiada tempat perlindungan? Kalau kita tak ada perlindungan, tak ada tempat perlindungan, nanti badan kita akan kurang tenaga sebab kita tak ada tempat berteduh, kita tak ada tempat untuk berehat. Dan kita akan mendapat kemalangan, kecelakaan sebab kita memerlukan tempat perlindungan sebab apa? Sebab untuk berlindung daripada cahaya. Okey, seterusnya ialah pentingnya keperluan asas. Okey, pentingnya keperluan asas ni untuk apa? Okey, makanan ni untuk memberikan kita tenaga. Okey, tenaga untuk membuat kerja. Kalau kita tak makan, kita tak ada tenaga. Okey, lagi makanan juga untuk membolehkan kita membesar. Okey, kalau kita makan kalau kita makan ikan, kalau kita makan makanan yang teratur, kita dapat membesar dengan baik. Okey, seterusnya ialah mengapakah air, udara dan tempat perlindungan penting kepada haiwan dan manusia ni? Sebab apa? Sebab yang pertama ialah sumber asas hidupan. Jadi kalau tak ada air, kita akan mati. Tengok ni. Kalau haiwan tak minum air, mereka akan mati. Jadi kalau udara kalau tak ada, boleh jadi kita lemas, kita akan mati juga. Contoh dalam air. Kalau kita tak pakai pernafasan, kalau kita tak pakai alat pernafasan dalam air, kita akan lemas. Okey, jadi
Seterusnya tempat perlindungan. Tempat perlindungan, kita berlindung daripada apa tadi? Saya cakap bahaya, hujan dan panas. Okey. Okey, dah habis dah untuk tajuk benda hidup dan benda bukan hidup. Kita belajar apa tadi dekat benda hidup dan benda bukan hidup. Kita belajar, okey, apakah benda hidup dan apakah benda bukan hidup. Contohnya pokok, burung, benda hidup, itik. Lagi, kalau benda bukan hidup, pondok, kereta, anak patung. Okey, jadi tajuk yang kedua ialah ciri benda hidup. Kita belajar apa tadi? Ciri benda hidup. Kita ciri-cirinya memerlukan air dan makanan, bernafas, membiak, membesar, bergerak. Okey, lagi kita belajar kecil dan besar. Kita belajar haiwan yang paling kecil dan haiwan yang paling besar, dan lagi kita belajar keperluan asas benda hidup. Okey, makanan, udara dan air. Okey, seterusnya kita akan masuk tajuk manusia, iaitu unit yang keempat, tajuk manusia. Okey, boleh buka muka surat 32. Okey, dalam tajuk manusia ni kita akan belajar deria manusia. Deria manusia. Okey, apakah deria manusia? Deria manusia ni, okey, dia cakap apa dekat sini? Kamu telah belajar tentang deria. Tahukah kamu bahagian tubuh untuk deria tersebut? Yang mula-mula kita belajar kemahiran saintifik tu, kita dah ada belajar deria kan. Deria deria sentuhan, deria penglihatan, deria bau, deria rasa, deria pendengaran. Jadi sekarang ni kita nak tahu pula apakah bahagian yang menggunakan deria-deria tersebut. Okey, yang pertama ialah deria apa? Deria pendengaran. Deria pendengaran Ustazah dah terangkan hari tu. Deria pendengaran menggunakan telinga untuk mendengar, untuk contoh awak nak mendengar apa yang Ustazah ajar. Jadi deria pendengaran ialah menggunakan telinga. Okey, jadi yang kedua ialah deria penglihatan. Deria penglihatan menggunakan mata. Mata. Deria penglihatan menggunakan mata. Untuk apa? Untuk kita melihat video yang Ustazah bagi ni. Contoh awak nak melihat video, awak nak melihat melihat buku, awak nak buat kerja, awak nak menggunakan menggunakan mata untuk tengok. Jadi deria penglihatan menggunakan mata. Okey, jadi yang seterusnya ialah deria rasa. Deria rasa menggunakan lidah. Lidah, menggunakan lidah. Okey, jadi kita menggunakan lidah untuk rasa. Kita nak rasa apa? Rasa masam, rasa masin, rasa manis. Itu ialah deria rasa. Okey, seterusnya ialah deria bau. Deria bau menggunakan hidung. Okey, kita menggunakan hidung untuk bau kan? Untuk bau apa? Bau wangi, bau busuk, bau macam-macam lagi. Okey, jadi seterusnya deria apa? Deria sentuhan. Untuk yang terakhir sekali ialah deria sentuhan. Deria sentuhan menggunakan apa? Menggunakan tangan. Tangan. Contohnya kita nak sentuh apa? Sentuh handphone, sentuh laptop, sentuh buku, sentuh pensel. Kita nak deria sentuhan ni, contohnya rasa keras, lembut, kasar. Itu ialah bahagian-bahagian tubuh untuk deria. Okey, seterusnya awak boleh buka muka surat 37. 37. Okey, dia cakap apa dekat sini? Gunakan deria sepenuhnya. Kita nak tengok macam mana kita nak gunakan deria tersebut. Okey, bekalan elektrik terputus. Bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat di dalam gelap. Okey, kalau elektrik terputus jadi gelap kan, kita tak dapat nak melihat sepenuhnya. Jadi dia cakap apa dekat sini? Namun begitu dia masih boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu. Ya, betul. Kita nak mencari lampu,
Kalau kita dah tak boleh guna mata, kita kena menggunakan deria sentuhan. Jadi kita kena raba-raba. Raba meja, raba sentuh-sentuh katil mana torchlight ni. Jadi kita kena menggunakan deria sentuhan. Okey. Okey, cikgu ni cakap apa? Mengapakah Linda tidak menggunakan deria lain untuk mencari lampu suluh? Kenapa? Sebab Linda tak boleh menggunakan deria lain. Deria kalau deria pendengaran, torchlight tak keluarkan bunyi. Kalau mata tak boleh. Deria penglihatan tak boleh sebab penglihatan kita dah gelap. Jadi deria rasa tak boleh. Torchlight, lampu suluh tak ada rasa. Lagi deria apa lagi? Mata tak boleh. Deria hidung pun tak boleh. Deria bau pun tak boleh. Sebab lampu suluh tak ada bau. Jadi kita boleh menggunakan deria sentuhan sahaja. Okey, itu saja untuk tajuk manusia. Dalam tajuk manusia ni kita hanya belajar anggota badan tubuh untuk deria. Ada berapa deria tadi? Ada 5. Pendengaran, penglihatan, rasa, bau, sentuh. Jadi pendengaran untuk apa? Telinga. Penglihatan untuk apa? Mata. Rasa untuk apa? Lidah. Bau untuk hidung. Sentuhan kita menggunakan tangan. Jadi itulah deria-deria manusia. Okey, seterusnya kita akan masuk tajuk haiwan, iaitu unit yang kelima. Tajuk apa? Tajuk haiwan. Alright, boleh buka muka surat 42. Okey, untuk tajuk haiwan ni, awak boleh ulang kaji sendiri. Awak boleh baca apakah bahagian tubuh haiwan, ada apa tu, ni contohnya kulit keras, lagi berbulu halus, lagi seterusnya. Untuk haiwan akan belajar apa lagi? Awak ulang kaji sendiri kepentingan tubuh haiwan. Contohnya kulit keras untuk apa? Kaki selaput renang untuk apa? Okey, awak ulang kaji sendiri. Okey, jadi Ustazah akan bagi link untuk awak buat kerja rumah. Okey, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Gulak untuk exam, gulak untuk peperiksaan. InsyaAllah kamu semua boleh buat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.